Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Kimi Jack. Kali ni aku akan menceritakan kisah seram juga. Macam yang lepas, akhir sekali aku menceritakan tentang kisah seram tempat kerja. But kali ni aku nak cerita lagi kisah seram dengan tajuk yang lain, iaitu kisah seram vacation ataupun percutian. So sebelum aku nak mulakan cerita ni, apa salahnya kalau korang tekan button like, share and subscribe supaya aku lebih bersemangat untuk buat video. Ceritakan beberapa cerita yang dihantar pada aku untuk aku ceritakan semula. Cerita yang pertama adalah dari saudari Syahira, ataupun boleh dikenali sebagai Syasha. Dia ni adalah seorang student kebanyakannya masa cuti SEM. Bila diorang dapat tahu diorang cuti SEM, diorang akan pergi vacation lah. Tapi tak semua student macam tu. Dia dah plan dengan kawan-kawan dia untuk pergi bercuti. Pergi bercuti 3 orang, Syasha ataupun Syahira tadi, lepas tu Fatin, dan yang ketiga adalah Kristina. Bila diorang sampai dekat tempat yang diorang dah book, diorang ni sebelum pergi diorang dah book lah ataupun Airbnb lah. Diorang tak silap aku diorang book motel, motel pada Johor. And bila diorang dah book, diorang pergi ke Langkawi, ambil masa yang agak lama. Bila sampai ke Langkawi, diorang punya motel tu lah. And then bila sampai motel tu, perkara memang macam biasalah. Tempat memang macam biasa, happening, tak ada apa. But diorang tengok dekat situ, dengan aku, dekat situ tak ada orang lain yang masuk kecuali dia. Tapi masa tu dia tak fikir banyak lah, sebab cuti SEM kan setiap college ataupun universiti lain-lain lah. Mungkin cuti dia tak sama dengan yang lain. Dia pergi bukan hari percutian lah, dia pergi hari biasa. Biasalah cuti SEM kan hari-hari biasa kan. Petang tu dia pun pergi keluar macam biasa, berjalan-jalan. Orang balik tu dah lewat malam lah. Balik tu dalam pukul 9 macam tu. And diorang tak mandi apa, diorang terus tidur. Diorang balik tu saling-saling kejap, lepas tu terus tidur. Diorang tak mandi tak apa kan. Syasha ni malam tu dia rasa macam lain macam. Dia rasa macam diperhatikan. Dia rasa macam diperhatikan. But dia buat macam tak endah. Dia mungkin anggap tu hanyalah perasaan dia. And dia rasa macam, ni bukan apa-apa ni, just aku punya perasaan. Macam tu lah, dia anggap macam tu. And bila dia dah anggap macam tu, dia cuba untuk tidur. And tiba-tiba selimut dia tu ditarik. Dia pun tarik balik lah. Dia menganggap macam tu kawan dia lah kot. Tu kawan dia lah, mungkin kawan dia. And tiba-tiba benda tu kerap berlaku. Dia tarik selimut tu tertarik, dia tarik selimut tu tertarik. Dia pun cuba buka mata and tengok kawan dia tertidur dekat sebelah. Kawan dia 2 orang tu adalah dekat sebelah-sebelah dia tu. And tiba-tiba dia dengar bunyi ketukan pintu daripada luar. Kejutlah kawan dia, dia kejut. Dia kejut kawan dia. Tina, bangun Tina. Dia cakap, dia kejut Tina lah, Kristina tu. Tina, bangun Tina, ada orang tu kat luar. Dia cakap macam tu lah. And Tina ni tak bercakap langsung. Dia pun cuba beranikan diri buka pintu. Dia slow lah buka pintu macam tu. Dia baca doa apa benda semua. And bila dia buka pintu, betapa terkejutnya dia. Terkejut gila dia. Dia tengok kawan dia Tina tu yang ketuk pintu. Dia kata, asal lambat sangat kau buka? Aku tadi pergi keluar kejap, pergi 7E. Waktu masa tu dalam pukul 12.45 malam macam tu. Dia cakap 12.45 pagi kan. 12.45 macam tu lah. Masa tu memang dah berdarah-darah. Dia seram gila, memang ser gila. And dia pun terus demam. And esoknya tu dia buat keputusan untuk dia buat keputusan untuk cari hotel yang lain lah untuk pergi. Cerita kali ni taklah ada penampakan, but this is pengalaman yang pada aku menggerunkan jugalah. Mungkin kawan dia yang lagi seorang tu memang ada dalam tu, but siapa lagi seorang yang ada di sebelah dia? Mungkin cerita yang pertama tak berapa seram. Kita pergi ke cerita kedua. Let's move it. Cerita yang kedua pula dihantar kepada aku oleh Kamal. Dia ada family. Dia ada family. Dia ni kisah percutian juga. Dia ada family. And macam biasalah,
Bila kau ketua keluarga, nak bawa family kau jalan-jalan. And dia pun bawa family dia berjalan satu pulau. Aku tak akan mention pulau tu. Okay. And macam biasa happening, macam pulau-pulau yang biasa happening, tak ada apa yang berlaku, relax, santai. Benda berubah bila waktu malam. Dia ada seorang isteri, seorang je lah. Okay, and dia ada anak dia. Okay, anak dia berumur dalam 3 tahun macam tu. Pada malam tu, dia ni pergi berjalan lah. Okay, yelah, takkan kau bercuti nak duduk hotel je kan, mesti kau nak berjalan. And dia pun pergi berjalan. Dia pergi berjalan, pergi ke pantai, nak tengok view malam pantai macam mana, view dia ngam ke tak. Okay, dia nampak anak dia tengah main sorang-sorang. Taklah dekat jauh sangat sampai tepi pantai, tapi dia main dekat satu buah pokok yang agak rendang. Okay, pokok apa aku tak ingat dia cakap. And bila dah dekat situ, dia nampak anak dia ni macam tengah berbual dengan seseorang. And dia pun panggil lah anak dia. Anak dia nama Nabila. Okay, dia panggil Nabila. Bella lah, aku panggil Bella lah. Bella sini Bella. Dia tanyalah, apa buat kat sana kan? Lepas tu si Nabila ni pun cakap, saya main dengan kakak. Waktu tu dia kata, dia terus bangun, ajak isteri dia dengan anak dia ni gerak balik. Okay, bila dia dah gerak balik dekat hotel, dia pun tanyalah anak dia, tadi Bella berbual dengan siapa? Dia kata, berbual dengan akak, ada akak. Dia katalah. And terus dia mandi and dia bersihkan diri lah macam biasa. Sebab dia kan dah berkeluarga, dia lebih pandai berfikir lah berbandingkan tadi tu. Mungkin dia belum ni sangat, dia terus tidur and tak ada apa-apa guide daripada siapa-siapa. And dia pun dah mandi semua dah ni, dia tidur. Malam tu dia terjaga dalam pukul 2.30 macam tu, 2.30 lebih sikit macam tu. Dia terbangun macam tu. Dia tengok anak dia dekat tepi tingkap. Anak dia tengah tengok keluar tingkap. And dia pun tanya anak dia, Bella tengok apa tu? Lepas tu dia kata, kakak yang tadi tu ikut kita. Dia pun macam, Allahu Akbar, apa benda ni kan? And dia pun kuatkan diri dia untuk bangun dan tengok dekat luar tu. And bila dia tengok, alangkah terkejutnya dia bila dia ternampak satu susuk yang mana rambut panjang and berbaju putih. Kita tahulah apa benda tu kan. Semestinya dah nampak tu, dia pun terus baca 3 kul and ayat kursi macam biasa. Dia pun terus tarik anak dia, cakap dengan anak dia, Dik, Bella, tidur Bella. Okay, besok kita main dengan kakak tu lagi. Okay, besok tu diorang dah balik. Okay, besok malam tu anak dia tidur macam biasa. And dia pun sebenarnya dia tak dapat tidur malam tu, dia cakap. Dia masih berfikir and mulut dia tak berhenti berzikir, dia kata malam tu, sebab sangat-sangat takut. And bila dah keesokan harinya, dia pun dah nak balik ke rumah dia, okay, daripada tempat tu. Masa dalam kereta, dah masuk kereta tu, anak dia buka tingkap and cakap, bye-bye kakak, nanti kita jumpa lagi ya. Damn. Dia pun macam, kau mat benda ni. And dia pun dah rasa macam, aku takkan pergi sini lagi lah, dia kata. Mungkin aku akan cari tempat percutian lain if aku nak pergi bercuti. Okay, habis cerita yang kedua. Okay, kita move up ke cerita yang ketiga. Okay, tadi dua cerita tadi kita bercerita tentang pantai. Okay, dan orang kata vibe-vibe pantai lah. Okay, ada pantai. Yang kedua tu pun Langkawi kan, kira pantai lah. Okay, yang ketiga ni dia unik sikit, Genting Highland. Cerita ni pun disampaikan melalui IG aku. Okay, cerita dia, nama brother ni tak silap aku Syafiq lah. Syafiq ke Syafiq kot. Okay, cerita dia pergi bercuti ke Genting Highland. Macam korang tahu, Genting Highland is jalan dia memang sangat-sangat pelik sikit lah. Dia macam macam tu, gunung-gunung kan. Dia ni pergi berempat dengan kawan dia. Okay, 4 lelaki, petang. Okay, so jalan tu, perjalanan dia malam lah. Semua jalan macam biasa, tak ada apa-apa. Bila dia sampai dekat dia orang punya penginapan, memang berkabus. Dia kata berkabus, biasalah Genting, kamera berkabus kan. And bila berkabus, dia orang anggap macam, oh mat, kita bercuti mat, ada kabus baik, macam gitu. Ada anggap macam gitulah. So dia orang pun masuk ke penginapan dia orang. Cerita ni pun berkisah tentang penginapan lah. Dia
Mungkin patut aku letak hotel, tapi tak apalah, kira vacation lah kan. Okay. So bila diorang dah masuk dalam penginapan diorang, diorang nampak ada satu frame yang frame macam tu. Okay. Tapi ada gambar macam baju-baju zaman kesultanan lah dulu. Tapi dia bukan Sultan Melayu ke apa ke, tak ada kena-mengena Sultan Melaka ke apa, bukan. But ada gambar macam tu. And pada malam tu, cerita ni cerita ringkas ni menjadi pada semua. Dia bukan pada seorang, bukan pada Syafiq je, semua sekali dengar dia kata. Okay, malam tu dia orang tidur. Konsep penginapan dia orang ni macam Airbnb lah, macam open lah. And dia orang pun tidur. Dia orang pun tidur semua sekali, 4 orang sekali. And dia orang ada dengar satu bunyi macam orang tengah marah malam tu. Satu dialog tapi dalam bahasa yang baku. Macam bahasa baku dan bahasa diraja lah. And lepas tu dia ada dengar bunyi perempuan menangis. Dia terus kejut kawan-kawan dia. Dia kejut kawan-kawan dia. Bila dia dah kejut kawan-kawan dia, kawan-kawan dia dah bangun. Semua dengar. And dia orang kuatkan diri untuk buka lampu. Dia orang nak buka lampu tu dia open flashlight. Bila dia open flashlight, dia nampak satu bayang-bayang tengah menari, mat. Aku pun tak faham macam mana benda tu trick dia, but memang pelik lah. Marah-marah tiba-tiba menari, macam tu. And diorang ni pun terus tarik dia orang punya selimut tu. Dia orang kata dia orang tidur dekat bahagian dapur, mat. Memang gila-gila lah. Dia orang terus tidur dekat bahagian dapur sebab takut sangat. Sebab yang bahagian dia orang tidur tu memang sebelahnya tu memang balcony lah. Macam gitu lah lebih kurang. Tapi ada pintu sliding door. Okay, dia orang pun tidur dekat dapur, mat. Dia orang cakap waktu tu dia orang cakap memang seram gila. Dia orang pun dah tak tahu nak buat apa. Dia orang tidur je lah kat situ. And esoknya dia terus cancel book untuk hari tu. Untuk hari kedua tu dia kata burn lah. Dia kata memang dah pisang sangat masa tu. And dia pun cari hotel yang lain. Mungkin cerita yang ketiga ni agak simple. So cerita ni semua aku dapat daripada followers aku and subscriber aku. And korang kalau ada cerita seram, korang boleh DM aku dekat IG. Link ada dekat description. Boleh bagi tahu cerita yang seram. Okay. Macam aku cakap, jin ada di dalam Al-Quran dan hantu hanya pemikiran. Benda gaib itu benar-benar wujud. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Janet.